Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabahul khair, good morning, alhamdulillah, insya-Allah. Semoga kita sentiasa diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rasa syukur atas kita bila kita bangun daripada tidur, alhamdulillah masih lagi diberikan nyawa, diberikan peluang dan diberikan nikmat iman dan Islam, insya-Allah. Dan yang paling penting sekali lah untuk kita apa? Untuk kita memperbaiki, untuk kita muhasabah, untuk kita menjadi yang lebih baik daripada semalam, insya-Allah. Dan saya ucapkan tahniah dan terima kasih kepada semua penonton TV Al-Hijrah yang daripada pagi-pagi hari lagi telah memilih kami, insya-Allah, untuk apa? Untuk kita memulakan hari, insya-Allah. Barangkali ada yang baru balik daripada solat, ada yang baru lepas solat jemaah, berzikir, wirid dan sebagainya. Ayuh kita mulakan hari kita dengan penuh pelbagai perkara kebaikan. Semoga hari-hari yang mendatang juga penuh dengan kebaikan dan insya-Allah kita lontarkan kebaikan itu kepada orang lain, insya-Allah. Untuk apa? Untuk kita menjadi khairun nas anfa'hum linnas. InsyaAllah pada pagi ni, hujung minggu ini, dan tak lupa saya ucapkan tahniah semalam kepada JDT. Okey, kita hari ni kita nak cerita berkenaan dengan pagi-pagi kan, bila cerita setiap pagi kita ada satu suntikan motivasi pastinya daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita nak cerita berkenaan dengan rapatkan saf dengan bersedekah pagi ini. Dan pastinya istimewa hari ini kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Ahmad Zainuddin, yakni PU Yop, yang juga merupakan Duta Aman Palestin. Assalamualaikum PU Yop. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau ni Yop, saya Yong. Betul? Okay, betul. Dia tapi anak sulung lelaki Yop. Tapi saya bukan anak sulung. Anak bongsu apa? Chong, bukan? Tak ada. Okey. InsyaAllah PU Yop. Jadi pagi-pagi ni kita nak bangkitkan semangat kita kan, berkenaan dengan sedekah. Bila cakap pasal sedekah ni adalah satu benda yang penting, yang amat digalakkan. Jadi bagaimana sedekah ni, dengan sedekah memberi impak kepada perubahan diri kita. Okey, tak sempat nak berkenalan. Siapa? Masya-Allah, saya Amy. Okey, Amy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'd. Terima kasih Amy dan kepada semua penonton. Assalamualaikum subuh Ya. First time ni saya subuh-subuh dah bersiaran langsung. Ya, bersempena dengan hari Minggu ni ataupun ni bukan hari Minggu, ni hari Minggu lah kalau hari kita. Minggu lah, betul juga tapi kalau kat Kedah tak Minggu lah, awal Minggu. Betul. Jadi teringat kepada satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana doa ini Nabi sendiri yang baca. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku yang melakukan aktiviti ataupun program pada waktu pagi. Jadi kita bersiaran waktu pagi, solat subuh dah tentulah pada waktu pagi, kemudian bekerja pada awal pagi, berniaga pada awal pagi, berdoa pada waktu pagi, dan bersedekah pun pada waktu pagi-pagi ni memang sangat elok. Sebab tu banyak kita dengar kempen sedekah subuh. Pagi-pagi lagi dah sedekah. Pergi ke masjid, pergi ke surau, pergi ke tempat kerja, dah bawa dah duit standby dah. Niat tu untuk bersedekah. Andai kata terlupa bersedekah, sampai masanya terlupa pula nak bubuh duit dalam tabung. Itu dah kira pahala dah jalan dah. Pasal niat tu dah ada. Itu untungnya kita berniat untuk melakukan kebaikan, sampai masanya tak teringat pula nak buat, dah dapat pahala dah. Maka sebab itu sangatlah digalakkan kita ni bersedekah dalam agama kita. Sebab amalan ni, Amy, dia pelik bin ajaib. Dia pelik bin ajaib. Apa yang peliknya? Sebab bila kita bersedekah, Nabi kata, ma naqasat sadaqatun min mal. Harta takkan berkurang dengan sebab sedekah. Itu yang pelik tu. Pada akal kita, bersedekah ni mengurangkan harta, akan meluakkan harta kita, kan, mengurangkan duit. Tapi yang peliknya, Nabi kata tak, dia takkan berkurang. Dan yang ajaibnya pula, itu yang peliknya, yang ajaibnya dia makin tambah pula. Yang paling kurang Nabi kata akan digandakan 10 kali ganda. Setiap RM1 ke, setiap satu duit yang kita keluarkan akan digantikan dengan 10, paling sikit, dan Allah boleh bagi sampai 700 kali ganda. Dan Allah boleh bagi lebih lagi daripada itu. Cuma Allah saja nak test, nak uji kita ni.
kedekut ke tak kedekut ke, sayang ke tak sayang ke dengan duit kita. Itu ceritanya. Ya, itu. Yuk, macam mana sedekah ni, bila kita kata kita yang bagi, orang tu yang dapat. Tapi dia mampu untuk menyatu padukan umat Islam. Maknanya dia punya impact tu, orang lain ramai pula yang dapat. Maknanya semua bukannya membabitkan pemberi dan penerima saja. Macam mana jadi tu? Itu yang kata yang pelik tadi tu. Ini benda pelik yang kedua. Sebab dalam apa kehidupan kita ni Mi, ialah Allah jadikan berpasang-pasangan. Maksudnya ada yang kaya, ada yang miskin. Dia tak jadikan semua kaya, dia tak jadikan semua miskin. Jadi daripada miskin dan kaya itulah kita akan saling lengkap melengkapi di antara satu sama lain. Jadi bila ada yang susah, kita ni alhamdulillah lah Mi duduk dalam Malaysia ni, negara kita ni dengan mewahnya, dengan moncahnya. Yang orang kampung saya kata moncah. Kan? Banyak kali juga dalam ceramah-ceramah kita sebutkan, kalau di luar tu kita dengar orang mati kerana kebuluran, kerana tak cukup makan. Tapi kita di sini pula banyak yang penyakit dan juga mati kerana terlebih makan. Kan? Gitulah pula. Jadi bila kita tengok ada pihak yang susah, terutama sekali kita kata saudara kita lah. Bila sebut saudara ni maknanya yang seagama dengan kita, walaupun dia tidak sebangsa, walaupun dia tidak sebahasa dan juga tidak sewarna kulit dengan kita, tetapi mereka itu saudara. Kita dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas dasar iman dan Islam. Sebagaimana ayat yang selalu kita dengar, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara, dan kata Nabi, al-muslim akhul muslim. Orang Islam bersaudara dengan orang Islam yang lain. Jadi bila kita tengok ada saudara kita yang susah, kita ni yang ada kelebihan sedikit rezeki yang Allah bagi, kemudian Allah kata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebahagian. Allah tak suruh kita bagi semua pun. Dalam bab bersedekah ni pun kita mungkin tak mencapai makam seperti mana sahabat Nabi. Bila Nabi tanya, apa yang kamu nak bagi? Ada yang sedekah separuh, ada yang sedekah semua. Kita mungkin tak capai makam itu kan, tapi sekurang-kurangnya jangan tak bagi langsung. Sebab Nabi kata ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kamu kepada api neraka walau bersedekah sebelah tamar saja. Tapi dengar hadis tu sebelah tamar, jangan pula kita sedekah sebelah biji kurma tu dalam tabung. Maksudnya tak boleh bagi banyak, bagi sikit pun jadi, jangan tak bagi langsung. Kemudian bila kita dah bagi ni, maknanya sudah tentulah orang yang menerima itu akan rasa seronok dan dia akan rasa sayang dengan kita. Kan? Pasal orang yang susah ni, bila dia dapat sikit pun dia akan bersyukur, dia akan berterima kasih. Berbanding kalau kita bagi orang senang macam Amy contohnya, Allah. Kalau saya bagi kan, Amy mungkin menghargai kan, tapi alah, aku pun dah biasa dapat benda ni. Tapi kalau orang yang tak pernah dapat, tak pernah makan, tak pernah rasa, bila kita bagi tu, dia sangat-sangat bersyukur. Dan dia sangat sayang. Dan yang paling best lagi, Amy, dia akan doakan. Allah. Sebab itu kalau kita pergi ke Palestin, Syria, Yaman kan, bila kita hantar bantuan, dia akan cakap barakallahu fik, kan, Allah yubarik, kemudian hayakallah. Mulut dia sentiasa doa untuk kita, kan. Kadang-kadang ada orang bila kita bagi ini aja, dia tak rasa nak bersyukur, dia tak berdoa untuk kita, pasal dia pun dah biasa dapat benda tu. Jadi dia akan mengeratkan lagi kasih sayang sesama Muslim. Ustaz, kadang-kadang kita ni nak bagi, ada manusia lah kan, nak bagi, kita dah tahu dah, kita bagi ni janganlah mengharapkan balasan, tapi nak juga sekurang-kurangnya adalah apa-apa kan, adalah doa ke apa ke. Bolehkah kita mengharapkan ganjaran itu, dan ada tak ganjaran sedekah ini yang boleh dilihat dengan mata kasar ataupun datang melalui ganjaran fizikal, atau apa-apa yang boleh memotivasikan kita untuk sentiasa menjadi orang yang memberi. Betul Amy. Dia sebenarnya mengharap sesuatu itu fitrah lah kita kata. Memang bila kita bagi, kita nakkan sesuatu. Sebab itu dalam amalan kita ni dia ada tingkatan-tingkatan dia. Sebab tu kita selalu dengar kalau orang buat amalan itu semata-mata kerana Allah, nak mencapai redha Allah, itu makam yang tertinggilah.
Kemudian dia boleh juga melakukan amalan itu kerana mengharapkan ganjaran pahala. Dia boleh juga melakukan amalan itu kerana mengharapkan syurga. Seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setiap kebaikan yang kita buat kita pasti akan dapat ganjaran. Namun begitu bagi orang yang bersedekah ni, selain daripada pahala, selain daripada syurga, dan ada satu pintu syurga, Amy, Nabi kata selalu kita dengar Ar-Rayyan, itu pintu bagi orang yang berpuasa. Ada satu pintu syurga namanya pintu sedekah, iaitu pintu bagi orang yang suka bersedekah. Jadi ganjaran yang kita dapat di dunia, ya, kan tadi saya sebutkan Nabi janji Allah ganti 10. 10 itu bukan kata ulama dalam bentuk pahala saja. Allah ganti dalam banyak bentuk. Dalam bentuk kesihatan, dalam bentuk ketenangan, dalam bentuk kebahagiaan. Ya, kalau kita berniaga, perniagaan kita akan akan dapat lagi pulangan yang banyak, keuntungan yang banyak. Itu benda-benda yang kita mungkin tak nampak dari sudut mata kasarnya, tetapi bila dah berlaku benda tu, kita akan terkejut. Uish, ini dia punya kesan dia sedekah selama hari ni. Yang aku rasa kedekut sangat nak bagi ni kan. Padahal Allah punya rahmat, ya, Allah punya nak bagi tu kepada kita lagi banyak. Kan? Dan Allah tak heran pun kalau dia bagi banyak, pasal dia memang maha kaya. Kita yang selalu berkira-kira bila nak memberi, tapi Allah tak berkira. Allahu Akbar. Dan point dia ialah jangan kedekut. Kalau kedekut ni, ada 10,000 pun takkan bagi. Ada RM1 pun takkan bagi. Betul. So jadi point dia ialah jangan kedekut, maka berlumba-lumbalah kita untuk memberi, untuk bersedekah, untuk berinfak dan sebagainya, insya-Allah. Banyak lagi kita nak cerita. PUYUP juga merupakan Duta Aman Palestin, dah sampai ke Syria, dah sampai ke merata-rata lagi kan, memberikan kepada kita contoh yang baik bagaimana untuk bersedekah itu bukan hanya di sekeliling kita, tapi merentas ke seluruh dunia. InsyaAllah kita nak sambung lagi depan ni, PUYUP dan juga para penonton. Kita nak berehat seketika. Jom jemput minum air dulu. Oh, okey. Ayak ke air? Alhamdulillah, minum air bersama dengan Ustaz Muhammad Zainuddin. Ini PUYUP yang merupakan Duta Aman Palestin pagi ini dalam Assalamualaikum Subuh. Kita nak sambung balik Ustaz. Sebelum ni dah pernah dalam bulan Julai baru ni ke Syria. Jadi bagaimana reaksi mereka, dan difahamkan sekarang ni dah masuk fasa musim sejuk. Ui, kalau musim sejuk kat situ ni yang sejuk sampai ke tulang. Jadi bagaimana Ustaz sampai menyantuni masyarakat di sana, bagaimana reaksi mereka menerima daripada kita? Dia kalau di negara Arab ni, Amy, kalau panas sangat. Panas, apa orang Kedah kata, berdengung. Panas berdengung. Panas lit. Panas Panas sangat, panas menyengatlah kita rasa kan. Kalau sejuk sangat pula. Macam itulah dia punya cuaca dia. Ya. Jadi bila kita masa saya pergi tu bulan 7. Masa tu tengah panas lah, panas. Saya pun heran macam mana, yalah, dia boleh duduk dalam kemah dengan tak ada kipasnya. Air lagi lah tak ada kan. Lepas tu dengan serba kekurangan, serba daif macam tu kan. Tapi nak buat macam mana? Dah mereka diuji dengan keadaan yang macam tu, ya, sedangkan kita belum lagi diuji sedemikian. Jadi bila kita melihat keadaan seperti itu, saudara kita yang ditimpa ujian sedemikian, jadi kita kena bantu. Sebab Nabi kata barang siapa yang meringankan beban, yang membantu saudaranya yang dalam kesusahan, satu ketika nanti bila kita pula susah, ya, Allah akan hantar pula bantuan untuk meringankan beban kita. Kata orang kampung saya apa? What you give, you get back. Sama orang kampung kita. Sama. Kan, apa yang kita bagi kita akan dapat balik. Tapi sebenarnya Nabi dah sebut dah benda tu memang kita kena yakin lah. Kan, apa yang kita tolong orang, kita pun satu masa nanti akan dapat juga pertolongan dan bantuan. InsyaAllah. Dan Ustaz, kalau kita tengok krisis di Syria, di Palestin, ini adalah antara satu perkara panjang. Jadi kadang-kadang kita rasa macam kita nak bagi, kita nak kesan dia cepat. Kalau kita nak bagi kepada orang tu, kita nak orang tu dapat terus. Jadi kita macam mana untuk kita sentiasa lazim, sentiasa istiqamah memberi sampailah mencapai kepada pembebasan
pembebasan kemiskinan itu sendiri, pembebasan daripada belenggu penjajahan itu sendiri. Jadi bagaimana untuk kita ni, kita tampaklah bagi kat diorang tu lama lagi diorang nak ni. Bagilah kepada yang senang, yang terus boleh. Jadi bagaimana untuk kita ubah persepsi itu bahawa nak memberi itu dia tidak ada kategori-kategorinya. Bagilah kamu. Betul. Itu yang kadang-kadang kita rasa cemuh, rasa jemuh. Sampai bila nak bagi kan? Sampai kita tengok tak ada pun apa yang berubah pun. Dan sampai bila nak kalahnya? Kan, bila pula nak menang? Tapi Nabi dah bagi tahu kita akan menang. Cuma kita ni kena tergolong di kalangan orang-orang yang ada sumbangan kepada kemenangan itu. Sebab Nabi kata tidak berlakunya kiamat sehinggalah kalian menyaksikan al-muslimun, orang-orang Islam mengalahkan orang-orang Yahudi. Dan pada ketika itu orang Yahudi lari bertempiaran, menyorok di sebalik pokok, sebalik batu. Masa tu batu pun bercakap. Batu pun akan menyebelahi kita. Ya Muslim, ya Abdullah, ta'al, wahai orang Islam, wahai hamba Allah, mai sini. Warai Yahudiyun, belakang saya ni ada Yahudi, faqtulhu, bunuh dia. Illal gharqad, kecuali pokok gharqad, kata Nabi. Jadi kita ni memanglah, kalau kadang-kadang saya selalu bercerita kan, ada masjid yang kami dah bina hasil sumbangan rakyat Malaysia, macam contoh di Gaza ada satu masjid namanya Al-Qassam. Lepas dah kita bina, kena bom. Berapa kali? Dekat 3 kali bina. Jadi kalau kita cerita benda tu, orang yang menyumbang kata, baik tak payah bagi. Sebab kami bagi je dah kena bom pula. Bagi kena bom pula. Habis sampai bila? Cuma nak ceritanya, itulah kelebihan pahala bersedekah ni. Dia sebut jariah. Dia mengalir. Sampai kita dah mati pun, dia akan tetap mengalir. Kan? Jadi kita ni bila dah mati besok, kita akan terkejut tengok. Nabi kata terkejut tengok pahala sedekah kita banyak. Sehingga kan ada orang kata, menyesal aku sedekah RM1. Kalau aku tahulah pahala sedekah yang Allah bagi ni bergunung-gunung ni, aku nak sedekah 1,000 hari tu. Orang yang sedekah 1,000 pula, dia kata menyesal aku bagi 1,000. Baik aku bagi 1,000,000. Maknanya kalau boleh nak bagi perhabislah apa yang kita ada kan. Sebab dia punya ganjaran pahala sedekah tu sangat luar biasa. Dan sangat membantu ketika kita berada di akhirat besok. Maka sebab itu Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran, laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa. Kalaulah kita ni diberi tempoh sekejap, katalah kamu nak minta apa, kalau aku bagi hidup sekejap, seminit ke sejam ke kan, sehari ke, dia tak kata saya nak baca Al-Quran, saya nak pergi haji, saya nak kahwin, lagi tak sempat kan. Saya nak bersedekah. Sebab sebenarnya amalan sedekah ni adalah satu amalan yang pantas, yang boleh dibuat dengan cepat. Macam Amy kan, transfer online je. Kalau dia kata saya tak bawa cash lah, handphone bawa tak? Handphone bawa. Kalau bawa handphone boleh bersedekah. Jadi tak ada alasan untuk tidak bersedekah. Peluang untuk kita berbuat kebaikan, membantu saudara Islam kita di Palestin, di Syria tu terbentang. Dan satu lagi soalan yang saya teringat tadi, Amy tanya apa sambutan mereka. Contohlah kan, kalau Amy ada rezeki besok dapat pergi ke Palestin. Dah pergi Palestin belum? Nak pergi Gaza. Gaza, Masya Allah, saya jealous. Masa bujang tu lah. Sekarang anak berderet dah. Ingat tak lagi, kalau kita pergi sampai-sampai, dia orang welcome kita, ucap selamat datang. Kemudian dia kata apa? Selamat kembali ke tanah airmu. Kita pula rasa pelik. Bila masa pula kampung aku sini, kampung aku kat Kedah. Pasal apa pula dia kata selamat kembali ke tanah airmu? Sebab dia kata di sini juga adalah tanah air kamu, kampung halaman kamu. Ni ibarat kita pergi ke Palestin, kita ziarah mereka, kita balik ke kampung halaman kita sendiri, dia kata. Ini tanah umat Islam. Kenapa kamu biarkan kami? Kenapa kamu tak tolong jagakan Masjidil Aqsa? Kita sama-sama sepatutnya. Tapi bila mana mereka dah tolong jagakan untuk kita, kita ucap terima kasih dengan kita memberikan sumbangan kepada mereka. Masya Allah, itu dia kisah daripada yang diceritakan Ustaz. Memang, dan ini juga sama dengan yang di komen di Facebook, Syahrul Rabbani mengembirakan orang yang bersedih juga sedekah.
Maknanya dia orang memerlukan walaupun mungkin tak tahu nilai tapi kita gembirakan, itu juga merupakan sedekah. Jadi Ustaz sebagai duta Aman Palestin, bagaimana cara untuk kita ni semua pagi ni dah bersemangat ni dah dengar daripada PUYUP ni untuk bersama-sama dengan Aman Palestin dalam setiap kempen yang Aman Palestin laksanakan, dan sekarang ni apakah antara kempen-kempen yang dijalankan oleh Aman Palestin? Okey, sebelum ni yang saya pergi tu musim panas. Sekarang ni di negara Arab dah nak masuk musim sejuk. Bila musim sejuk macam cerita tadilah, sejuk gila lah. Sejuk berbenar lah kata orang Perak kan. Sejuk sangat. Kalau macam di Syria tu dia sampai bersalji. Bila bersalji ni maknanya memang beku lah kita kata kan. Jadi dia perlukan kelengkapan musim sejuk. Baju sejuk dah tentu. Tak pakai baju tak boleh. Kan, baju setakat 2 lapis pun tak boleh. Dia paling kurang 3 lapis, 5 lapis. Kemudian dengan kita panggil pemanas. Dia kena ada pemanas. Dia kena ada makanan. Jadi kita kena bantu saudara kita di Palestin, di Syria, di Yaman untuk menghadapi musim sejuk. Dan kita di Aman Palestin kita buat kempen bantuan musim sejuk, BMS, bantuan musim sejuk. Dan tuan-tuan dan puan-puan kalau nak menyumbang kepada Aman Palestin boleh pergi ke setiap cawangan Aman Palestin. Kita ada cawangan dekat seluruh Malaysia. Kadang ada negeri tu sampai 2. Pasal negeri besar dia nak cover tu banyak. Jadi kita buat 2 cawangan. Ya, kemudian kita boleh pergi dekat website Aman Palestin. Sebenarnya Google aja Aman Palestin. Kan? Keluarlah dia punya cawangan dia, dia punya website dia, dia punya nombor akaun dia. Jadi kita kita bersama-samalah membantu saudara kita di Palestin, di Syria dan juga di Yaman. Khususnya 3 buah negara inilah fokus Aman Palestin setakat ini, insya-Allah. Itu dia, insya-Allah. Terima kasih banyak kepada Ustaz. PUYUP pagi ini bersama-sama dengan kita menceritakan antaranya kempen Aman Palestin bantuan musim sejuk. Semua ambil phone, QR code ada kat situ. Scan saja. Insya-Allah. Rapatkan saf dengan bersedekah. Terima kasih banyak. Jazakallah khairan katsira Ustaz, dan juga kepada anda para penonton TV Al-Hijrah yang setia daripada pagi-pagi lagi ni, dan semua sangat kami hargai, dan terima kasih atas doa-doa kalian insya-Allah, dan semoga kita semua tergolong dalam orang-orang yang insya-Allah yang Allah rahmati, Allah berkati, dan Allah sentiasa memberikan kepada kita hidayah untuk apa? Untuk berbuat kebaikan. Terima kasih banyak kepada Ustaz dan juga Aman Palestin. Jangan lupa kita pagi ini kita salurkan kepada Aman Palestin insya-Allah. Kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana. Nak buat apa, nak minum air ke minum air ke buat cekodok ke apa, teruskan bersama dengan Amy dalam Assalamualaikum 7 selepas ini. yang berada di Arsal adalah merupakan perkemahan yang sangat-sangat sengsara disebabkan musim sejuk yang terlalu mencengkam. Para pelarian di sini memang sangat-sangat memerlukan bantuan yang berterusan daripada semua penyumbang.